Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum semua. Hafiz Tech di sini. Sebelum mula, saya doakan korang dimurahkan rezeki untuk memiliki iPhone idaman. Apple secara rasmi telah melancarkan iOS terbaru mereka iaitu iOS 15. Software iOS 15 mempunyai pelbagai pembaharuan dan fungsi baru dalam ekosistemnya. Dan jika dikira-kira, terdapat ratusan pembaharuan dan fungsi dibuat oleh Apple kali ini. Namun, ada beberapa pembaharuan yang best sama ada secara major ataupun minor. Tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan. Pembaharuan yang pertama dalam sistem operasi iOS 15 ialah fungsi Live Text. Untuk fungsi ini, membolehkan user iPhone untuk select dan copy tulisan pada gambar. Tulisan ini juga boleh dihantar melalui aplikasi WhatsApp, Telegram ataupun mesej. Melalui fungsi Live Text juga, anda boleh membuat panggilan melalui nombor yang ada pada gambar yang ditangkap oleh iPhone korang. Fungsi Live Text ini bukan sahaja memudahkan user iPhone, malah menjimatkan masa, memandangkan masa itu emas. Next adalah Safari. Safari pada kali ini agak sedikit berbeza apabila Apple telah meletakkan address bar pada bahagian bawah, bukannya seperti kebiasaan pada bahagian atas. User iPhone boleh customize dan menukar kembali address bar seperti mana iOS 14 sebelum ini. Tambahan pula, user iPhone dapat customize homepage sama seperti Mac dan juga iPad dan mempunyai wallpaper sebagai background. Saya pasti ramai yang akan suka pada pembaharuan yang Apple buat pada Safari kali ini. Yang seterusnya adalah Visual Lookup. Setiap gambar yang telah diambil oleh iPhone akan memberikan maklumat tertentu. Dan jika anda sentuh atau tap pada image, Siri akan mencari gambar atau tumbuhan yang hampir serupa. Fungsi ini bukan sahaja boleh diaplikasikan pada tumbuhan, malahan fungsi ini boleh diaplikasikan kepada haiwan dan juga landmark seperti KLCC, Menara Kuala Lumpur dan sebagainya. Walaupun fungsi ini nampak lebih simple ataupun nampak lebih ringkas, tapi fungsi ini sebenarnya memberikan manfaat yang besar pada orang yang sangat memerlukannya. Okey, pada kali ini Apple telah mengemaskini fungsi Help dengan memperkenalkan Help Sharing. Dengan adanya Help Sharing, korang boleh berkongsi data kesihatan dengan ahli keluarga atau family member ataupun dengan kawan-kawan anda. Dengan adanya Help Sharing ini akan memberi notifikasi kepada family members korang jika ada yang tidak sihat untuk tindakan dan makluman ahli keluarga yang lain. Untuk kali ini, pada sistem operasi iOS 15, Apple telah memperkenalkan fungsi Share Play. Korang boleh share muzik ataupun audio ataupun video dan menonton filem atau movie dengan family member ataupun kawan-kawan korang pada waktu yang sama. Fungsi Share Play ini sama seperti fungsi Discord bagi user Android sebelum ini, yang mana mereka menggunakan Discord untuk share muzik ataupun video dan menonton filem dengan family member pada waktu yang sama. Pembaharuan yang Apple bawa melalui fungsi Account Recovery ini adalah korang boleh add contact recovery. In case jika korang terlupa password, kontak itu akan jadi verification untuk korang dapatkan kembali password telefon korang. Jadi pada kali ini Apple telah memperkenalkan add legacy contact. Jadi korang boleh add family member, suami ataupun isteri ataupun adik-beradik korang dalam kontak add legacy ni.
Dengan ini, jika terjadi sesuatu pada korang seperti kemalangan ataupun sesuatu yang tidak diingini, family member akan ada akses pada iPhone korang. Next, kita ada iCloud Plus. Fungsi iCloud Plus yang Apple perkenalkan pada kali ini, di mana korang boleh hide email korang dan juga korang boleh simpan ataupun mempunyai unlimited storage untuk HomeKit video korang. Jadi jika korang ada CCTV kat rumah dan korang boleh simpan video CCTV korang dalam iCloud Unlimited Storage. Yang seterusnya adalah fungsi Focus Mode. Untuk fungsi ini, korang boleh bahagikan masa korang bekerja, masa rehat ataupun masa personal korang. Fungsi Focus Mode sangat berguna untuk user iPhone yang tidak ingin mencampur adukkan urusan kerja dengan urusan personal bila berada di rumah atau di mana-mana sahaja. Sebagai contoh, jika korang pilih Focus Mode untuk bekerja, notifikasi yang korang akan dapat hanya yang penting-penting sahaja yang berkaitan dengan pekerjaan anda. Jadi, notifikasi yang tidak berkaitan tidak akan disertakan di dalam paparan skrin iPhone anda. Jadi, di luar waktu kerja, anda boleh pilih Focus Mode personal untuk dapatkan notifikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram dan notifikasi untuk waktu bekerja anda tidak akan terpapar pada skrin iPhone anda. Jadi, fungsi Focus Mode ini sangat berguna bagi korang yang ingin asingkan waktu bekerja, waktu rehat dan waktu personal korang. Fungsi lain yang Apple bawa pada kali ini adalah pada pembaharuan e-wallet. Fungsi ini mungkin ada, mungkin tiada dekat Malaysia. E-wallet user iPhone pada kali ini boleh dijadikan sebagai kunci untuk rumah, kunci untuk kereta dan sebagainya. Jadi jika korang keluar, korang tak perlu lagi bawa kunci rumah ataupun kunci kereta, tapi korang hanya perlu bawa iPhone korang yang mempunyai e-wallet untuk membuka rumah ataupun untuk membuka kereta korang. Pembaharuan yang seterusnya adalah fungsi FaceTime. Fungsi FaceTime pada kali ini juga sangat-sangat menarik. Pada kali ini, Apple telah memperkenalkan fungsi Spatial Audio. Jadi jika korang menggunakan FaceTime untuk berborak dengan family members ataupun kawan-kawan, akan ada satu indikator yang menunjukkan someone tu yang tengah bercakap pada satu-satu masa. Jadi fungsi ini juga sangat menarik. Melalui FaceTime, korang akan ada fungsi Voice Isolation. Fungsi Voice Isolation ini, jika korang tengah FaceTime dengan family members ataupun kawan-kawan korang, jika ada bunyi yang mengganggu, turn on sahaja Voice Isolation ini dan iPhone akan fokus pada suara utama sahaja. Jadi tidak timbul isu ataupun masalah gangguan suara jika anda korang tengah FaceTime dengan family korang ataupun kawan-kawan. So guys, pada kali ini Apple telah memperkenalkan FaceTime Link. Sebagaimana korang tahu kan, sebelum ini untuk FaceTime, untuk fungsi FaceTime sahaja, hanya user iPhone yang boleh menggunakannya. Tapi pada kali ini, user Android juga boleh menggunakan FaceTime dengan user iPhone. So, macam mana caranya? Anda hanya perlu share FaceTime link kepada kawan ataupun family members ataupun Android user, dan mereka secara langsung boleh menggunakan FaceTime dengan user iPhone. Jadi pada pendapat korang, features atau fungsi yang manakah yang menarik? Komen pendapat korang di bawah. Jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum.